kita sendiri akan dapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Kelebihan yang kita dapat daripada baca selawat ni banyak. Antaranya ada dalam satu hadis yang mana maksudnya bila mana kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, diampunkan dosa kita, diangkat darjat kita. Banyak kelebihan ni. Dan selawat ni adalah pembuka segala macam kebaikan kepada diri kita, insya-Allah. Dan kata Nabi SAW, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dicintainya ketika di akhirat kelak. Jadi antara contoh ataupun antara cara untuk kita lahirkan kasih sayang kita kepada Rasulullah SAW adalah dengan cara berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi berbanyakkanlah selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti mana kita tahu, cara untuk berselawat banyak, yang seperti yang saya sebutkan dalam kelas sebelum ni. Antara sirah yang paling ringkas yang diajarkan oleh Habib Kazim As-Siqaf, apa cara yang paling ringkas adalah Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Itu paling ringkas kita berselawat. Apa maksudnya? Ya Allah, kami berselawat ke atas dia dan kepada keluarganya. Ringkas saja, tak payah sebut banyak. Tapi kalau kita mampu untuk sebut dengan lebih panjang adalah lebih baik. Wabiha wa ni'mah. Jadi usahalah untuk banyakkan selawat ke Nabi Muhammad SAW. Seperti mana yang saya sebutkan sebelum ni, bagi label orang awam kata Syekhul Islam Izzuddin Abdul Salam, untuk label orang awam paling sikit untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak berapa? Saya sebut sebelum ni 100 kali. Siapa tulis? 300 kali. Sekejap itu rakam kan? Berapa? Ha? 200. Berapa? Berapa? 1 kali apa? Kurang tepat. Kata Syekh, 300. Syekhul Islam Izzuddin Abdul Salam, sekurang-kurangnya label kita orang awam ni berselawat atas Nabi Muhammad SAW adalah sebanyak 300 kali sehari. Sekurang-kurangnya, tak susah 300 kali sehari. 300 kali sehari, kalau tak silap saya, kalau kita gunakan cara yang Habib Kazim ajar, Allahumma salli alaihi wa ala alihi, macam tu dia boleh dapat dalam 10 minit boleh dapat, kurang daripada 10 minit boleh dapat lebih daripada 300 kali. Allahumma salli alaihi wa ala alihi, lebih daripada 300 kali kita boleh dapat. Jadi banyakkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu awam. Kalau penuntut ilmu lagi banyak. Penuntut ilmu saya sebut juga sebelum ni dalam kelas, apa, 1000 kali. 1000 kali. Tapi kalau tak mampu, kita buat dulu yang sikit. Amalan yang sikit tapi dilakukan secara berterusan adalah lebih baik daripada amalan yang banyak tapi kita hanya lakukan dalam masa sekali saja. Jadi sambil sana. Tapi dia punya matan saya lupa. Maksudnya seperti itu. Apa tadi? Saya lupa. Tapi maksudnya seperti itulah. Satu amalan yang dilakukan secara berterusan walaupun dirinya sikit adalah lebih disukai oleh Allah daripada satu amalan yang kita lakukan sekali banyak tapi kita lakukan sekali. Contohnya, hari ni dia macam rasa rasa zuk, rasa seronok nak beribadah. Dia pun tibai selawat 1000 sekali. Dia duduk lepas subuh sampai ke waktu duha dia selawat dia. Dia dapat 2 ke 3 ribu kali selawat sehari. Esok tak buat dah. Lusa tak buat dah. Tunggu pula 2 bulan depan, 2 bulan depan, 3 bulan depan. Itu satu amalan yang bagus. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, amalan yang lebih baik adalah amalan yang sedikit tapi dilakukan secara istiqamah, secara berterusan. Contohnya, pagi ni dia selawat, okay, aku nak mula hari ni berselawat kepada Nabi SAW. Aku duduk lepas subuh, aku mula selawat 10 kali, sihat 10 kali lepas subuh. Esoknya dia buat lagi 10 kali lepas subuh. Lusa dia buat lagi 10 kali lepas subuh. Selepas cukup 30 hari atau 40 hari, cukup sebulan, ditambah lagi 20 kali pula selepas subuh. Makin lama makin banyak. Jadi amalan itu dapat dilakukan secara berterusan. Kata Nabi SAW, itu adalah lebih mulia daripada satu amalan yang dilakukan banyak tapi dilakukan secara sekali saja. Tapi amalan yang dilakukan sedikit dan istiqamah ataupun berterusan, itu adalah lebih mulia. Jadi kebanyakan selawat kepada Nabi SAW. Jadi insya-Allah pada malam ni niat saya nak sentuh bab ikhlas. Ini kali ketiga kalau tak salah saya duduk atas kursi ni duduk depan tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah. Dan bezanya hari tapi persamaannya, tiga-tiga majlis tersebut saya duduk dekat sini, ketiga-tiganya menggantikan
Ustaz Hamzah. 3 kali saya duduk dekat sini mengaji dengan Ustaz Hamzah. Jadi insyaAllah bulan depan InsyaAllah masalah datang. Dia pun tak lama kat sini, 2-3 minggu ke hadapan InsyaAllah fly ke Kota Samarahan, Sarawak InsyaAllah, bertugas di sana. Sekarang bertugas di Mindat dahulu. Jadi insyaAllah saya nak baca sikit kitab daripada kitab Imam Nawawi. Imam Nawawi, Imam Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi ni kita dah bincangkan siapa Imam Nawawi, macam mana sifatnya Imam Nawawi ni. Imam Nawawi ni dia punya kesungguhan dalam menuntut ilmu macam mana, sehingga kan Imam Nawawi ni menjadi rujukan besar ulama dunia dalam bidang fiqahnya, terutamanya kita mazhab Imam Syafi'i. Rujukan terbesar kita dalam mazhab Syafi'i kita apa? Kitab Minhajul Talibin. Kerana siapa? Kerana Imam Nawawi rahimahullah. Kalau dalam bab tasawuf, bab akhlak, bab kita cerita pasal syurga dan neraka, pasal ikhlas, pasal kebaikan-kebaikan segalanya, siapa, apa kitab rujukan kita? Itu boleh gunakan kitab rujukan Riyadhus Shalihin. Kerana macam apa? Kerana Imam Nawawi rahimahullah. Jadi banyak kita Imam Nawawi rahimahullah. Dan malam ni saya nak ambil sedikit daripada sebuah kitab karangan Imam Nawawi, kitab At-Tibyan fi adab Hamdatul Quran. Kitab apa? Kitab tentang adab membaca Quran. Tapi dalam ni Imam Nawawi sebutkan bab ikhlas, bab ikhlas. Jadi ini ada kesinambungan daripada apa yang kita sentuh pada kelas yang lepas, kelas tentang ilmu. Jadi di mana kita menuntut ilmu perlu adanya ikhlas. Jadi insyaAllah saya bacakan sikit dulu. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah bi-ilmihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Qala Imam Nawawi, kata Imam Nawawi, wa ruwina 'an al-ustadi Abu Qasim al-Kushairi rahimahullah ta'ala qala al-ikhlasu ifradul haqqi fi at-ta'ah bil qasdi wa huwa an yuridu bi-ta'ati at-taqarruba ila Allah ta'ala duna syai' akhar min tasannu'i makhluqin aw iktisabi mahmadatin 'inda an-nas أو محبة منه من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. Itu maksud dia. Kata Imam Nawawi dalam kitab ni disebutkan, siapa disebutkan ni? Abu Qasim Al-Kushairi, satu imam daripada Imam Kushairi ni adalah satu imam dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Kata Imam Kushairi, ikhlasu ifradul haqqi fi ta'at bil qasd. Ikhlas ni ada satu perkara yang mana dia letakkan sesuatu ibadah tu satu je. Dia tak memandang kepada benda lain. Apa maksud dia? Dia meletakkan ibadah dia tadi tu, tujuan dia hanyalah satu, untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana ikhlas kita letakkan redha Allah di dalamnya, maka ibadah tu akan jadi ikhlas. Kata ulama, nak dapatkan peringkat ikhlas tu ada 3. Perlukan pada 3 kumpulan untuk lengkap satu ikhlas. Yang pertama, kata ulama, ikhlas tu bermula dengan hati. Bermula dengan hati. Apa, macam mana cara untuk ikhlas dengan hati? Ikhlas dengan hati adalah dengan cara kita redha dengan sesuatu perkara. Kita redha dengan satu perkara, kita seronok dengan satu perkara. Contohnya kita nak solat, kita redha kita nak solat, bukan kita rasa terbeban. Kita rasa kita terbeban, dah ikhlas dah kurang lah. Jadi bila mana kita solat dalam keadaan kita redha, kita seronok, maka ikhlas itu akan terzahir. Itu peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua, kata ulama, dizahirkan melalui lisan. Bila mana lisan datang selepas hati tadi, maka kita akan beribadah dalam keadaan ikhlas. Yang bila mana kita solat, kita bacakan dalam bacaan dalam solat dengan ikhlas, dengan redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikhlas itu akan terzahir. Dan yang ketiga, kata ulama, dizahirkan dengan perbuatan. Bila mana datangnya perbuatan tadi, kita solat dengan sempurna, maka ikhlas itu akan hadir. Jadi bila mana kita lengkap dengan 3 perkara ni, barulah kita dipanggil sebagai ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata Imam Kushairi lagi tadi, duna syai'in akhar min tasannu'i makhluqin. Ikhlas ini datang bila mana kita letakkan Allah sebagai tujuan, sebagai redha Allah sahaja, dan kita letakkan segala macam pandangan makhluk
di belakang kita. Contohnya, manusia nak sembahyang, manusia akan pandang, kalau aku sembahyang ni manusia lain pandang, orang lain pandang, jadi aku kena sembahyang yang elok. Tapi bila nak sembahyang seorang-seorang kat bilik, kita sembahyang ala kadar je lah. Apa? Itu dah menghilangkan ikhlas dalam ibadah. Ada satu hadis Nabi SAW, satu hari para sahabat ni tengah berkumpul dalam Masjid Nabawi, tengah berbincang tentang fitnah akhir zaman, fitnah hari kiamat. Waktu sahabat tengah berbincang fitnah akhir zaman, fitnah kiamat, dan mereka semua takutlah bercerita tentang akhir zaman kan. Tapi bila mana sampai ni Rasulullah SAW di dalam tempat perkumpulan sahabat tadi, semua bertanya, tiba-tiba Rasulullah SAW berkata kepada mereka, maukah kalian tahu, maukah kalian aku kasih tahu apa yang lebih aku takutkan daripada fitnah akhir zaman, fitnah hari kiamat lah. Lepas tu sahabat tu kata, ya Rasulullah, ceritakan kepada kami apa yang kamu takut melain daripada fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman tu dah keras dengan Rasulullah, dah takut dah. Kata Rasulullah SAW, aku lagi takut dengan orang yang mana dia solat dalam keadaan dia solat, di mana dia solat dengan baik, dengan biasanya, tiba-tiba datang orang lalu dekat tempat dia, dan bila mana orang tersebut lalu dekat tempat dia, dia perbaiki solat dia. Apa yang Rasulullah takut dengan sini maksudnya, orang tadi solat macam biasa, tapi bila mana ada orang lalu dekat kawasan tersebut, dia perbaiki solat dia bukan kerana Allah, dia perbaiki solat dia kerana dia nak tunjuk kepada manusia yang lalu tadi, aku solat ni baik, aku solat ni dalam keadaan yang sempurna, aku jaga solat aku solat dalam keadaan cukup sifat. Dia betulkan solat tadi bukan sebab kerana Allah. Ada manusia lalu di hadapan dia atau manusia lalu di sekelilingnya, baru dibetulkan solat. Padahal sebelum tu kosong, tak ada siapa yang lalu, dia solat seperti biasa, tanpa ada rasa nak membetulkan solat. Ini yang Nabi SAW takutkan. Nabi SAW lebih takutkan perkara ini daripada fitnah akhir zaman. Jadinya sifat untuk menunjuk dalam ibadah ni adalah satu perkara yang sangat keji lah, sangat yang Nabi SAW takutkan. Jadi jangan riak, cuba untuk ikhlas dalam ibadah kepada Allah SWT. Seterusnya kata Huzaifah al-Mar'ashi rahimahullah, kata Imam Huzaifah al-Mar'ashi, al-ikhlasu istiwa'ul af'alil 'abdi fi zahir wal batin. Maksudnya ikhlas ni adalah persamaan antara persamaan hamba tu bila dia dipuji ataupun dia dikeji. Mudah kata, Tuan Guru Hasbullah pernah berkata kepada kami, kamu nak tahu kamu nilai diri kamu ni, cara ni senang je. Apabila kamu dipuji, kamu tak meninggi diri, dan apabila kamu dikeji, kamu tak rasa jatuh. Apa maksudnya? Kamu tak terusik dengan apa yang orang cakap, apa dengan pandangan manusia pada kamu, maka kamu takkan terusik walaupun sedikit pun. Kamu dipuji pun kamu tak rasa sombong, kamu tak rasa meninggi diri, kamu dikeji pun kamu tak rasa jatuh. Sebab apa? Semua apa yang kita lakukan di atas bumi ni, kebergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak perlu untuk manusia rasa ada terkesan dengan apa yang dikatakan oleh manusia. Sama juga dengan apa yang dikatakan oleh Imam Huzaifah al-Mar'ashi. Ikhlas tu datang apabila pujian dan kejian itu adalah benda yang tak ada beza, semua sama je. Manusia menganggap pujian dan kejian tu adalah satu benda yang tak patut datang pada dirinya. Sebab apa? Pujian tu hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terus kata Imam Zinnun pula, Imam Zinnun rahimahullah. Imam Zinnun ni siapa? Imam Zinnun ni adalah satu ulama Mesir yang mana dia wafat pada tahun 246 Hijrah. Dan Imam Zinnun ni dikebumikan, dimakamkan di satu tempat di Mesir, namanya tempat tersebut Qarafah, pemakaman orang Mesir lah kat sana. Dan pemakaman orang Mesir ni dia berkelompok dan macam rumah, dan di kawasan-kawasan tersebut ada juga di tangan ulama-ulama Mesir lain, antaranya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ulama besar dalam bidang tasawuf. Ulama besar dalam tasawuf, antaranya dia pernah mengarang kitab Hikam Ibnu Athaillah.
Dan kitab Hikam Ibn Athaillah sedang Hikam Ibn Athaillah ni pernah disyarahkan oleh ulama Nusantara, ulama kita, ulama Pulau Langkawi, namanya Tuanku Pulau Manis, antara yang mensyarahkan kitab Ibn Athaillah. Jadi Imam Zinnun Al-Misri ni adalah satu ulama yang hebat lah, imam hebat dalam bidang tasawuf. Dekat dengan kalau berjumpa insya-Allah boleh singgah pada tempat ni. Dan nama dia adalah Sauban bin Ibrahim. Apa kata beliau? 3 alamat ikhlas. Salah sun min alamatil ikhlas. Antara tanda-tanda ikhlasnya seseorang tu ada 3. Yang pertama kata Imam Zinnun Al-Misri kata yang pertama alamat ataupun tanda seseorang itu ikhlas adalah sama juga yang seperti yang disebutkan oleh Imam Zaifah Al-Barashi tadi. Apa Imam Zinnun cakap? Istiwa'ul madhi wa dham min al-'amma. Pujian dan kejian adalah satu benda yang sama. Ulama bersepakat dalam benda ini. Maksudnya semua ulama bersepakat bahawa bila mana seseorang tu merasakan pujian dan kejian dalam diri dia tu tak ada beza, maka dia telah mencapai satu tanda-tanda dia ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Selagi mana dia merasakan orang puji aku ni, aku seronok lah nak beribadah lagi. Bila mana orang puji aku banyak tambah lagi lah ibadah, tu belum sampai lagi martabat ikhlas yang sebenar-benarnya. Yang kedua kata Imam Zinnun Al-Misri, tanda ataupun alamat kedua seseorang untuk ikhlas beribadah kepada Allah, nisyan ru'yatul a'mal fil a'mal. Itu maksudnya melupakan kebaikan yang telah dilakukan. Apa sebab manusia itu kena lupakan perbuatan kebaikan ni? Untuk mengelakkan sifat riak, untuk mengelakkan sifat ujub. Apa sifat riak ni? Sifat riak ni adalah menunjuk-nunjuk satu amalan kebaikan tu di hadapan orang lain. Maksudnya bila mana dia nak buat kebaikan dia akan duduk depan orang ramai baru dia akan buat kebaikan. Bila mana dia duduk dalam keadaan seorang diri, dia melarikan diri ataupun dia tak buatlah kebaikan, itu adalah sifat riak. Kalau sifat ujub ni pula, sifat ujub ni adalah dia tak tunjuk kat orang dia buat kebaikan. Dia buat kebaikan senyap-senyap di seorang dia. Contohnya yang puasa lah selalu. Puasa tak tunjuk kat orang, orang pun tak tahu kita puasa. Tapi sifat ujub ni datang. Syaitan ni dia banyak cara untuk dia merosakkan akidah ataupun ibadah umat Muhammad SAW ni. Antara cara dia letakkan sifat ujub dalam hati kita. Sifat ujub ni apa? Sifat ujub ni adalah merasa lebih baik daripada orang lain. Dia memang tak tunjuk kat orang. Puasa mana dia tunjuk kat orang, kecuali kalau kita beritahu saya puasa hari ni, itu baru dia datang dengan sifat riak tadi, bagi tahu orang yang aku dia puasa. Tapi bila mana dia tak bagi tahu orang ni dia puasa, maka orang tak tahu. Tapi dia boleh rosaknya ibadah puasa dia tadi adalah dengan cara, aku puasa hari ni, orang lain tak puasa, maka aku lebih baik daripada orang lain. Dengan cara itu syaitan telah menjadi merosakkan ibadah dia dengan letakkan sifat ujub dalam diri dia, letakkan rasa yang dia lebih baik daripada orang lain. Bahaya sifat ujub. Dia rasa aku tak buat apa kebaikan, tak buat apa keburukan pun, padahal keburukan yang telah dibuat dengan senyap-senyap saja, tanpa berkata apa-apa, dengan sekadar hati saja, dengan merasakan diri dia lebih baik daripada orang lain, maka sifat ujub itu datang. Jadi sebab ni lah ulama kata, Imam Zinnun tadi kata, kita kena lupakan perbuatan baik kita tadi. Sebab ni untuk mengelakkan sifat-sifat seperti ni lah. Sifat-sifat riak, sifat-sifat ujub, sifat-sifat merasakan diri lebih baik. Contoh, kalau kita puasa hari tu, kita lupakan lah. Tak payah nak ingat aku puasa dan puasa. Kecuali janganlah sampai makan lah. Jadi kita buat suatu ibadah tu, ibadah yang terlepas kita buat. Contoh kita bersedekah, dah aku bersedekah, aku ikhlas dengan Allah Ta'ala, dah lepas tu tak payah dah ingat balik. Nanti kalau minggu depan kita ingat balik, aku dah sedekah dah minggu lepas, aku dah bagus dengan orang lain, dah datang sikap ujub. Jadi satu perbaikan yang kita buat tu, kata Imam Zinnun, kita lupakan supaya ikhlas tu datang. Dan seterusnya kata Imam Zinnun Al-Misri, yang ketiga tanda seseorang untuk ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iqtida' thawabil a'mal fil akhirah. Maksudnya seseorang itu akan ikhlas bila dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia cuma mengharapkan balasan di akhirat kelak, tak mengharapkan balasan di dunia. Maksudnya kalau balasan dunia, mengharapkan pujian orang, mengharapkan hadiah daripada orang lain. Contohnya
Contohnya macam kalau kita puasa, ayah-ayah kita dulu, kalau kita puasa lengkap sebulan, dapat hadiah, dapat RM50. Tapi itu tak salah. Tapi itu sebab untuk menggalakkan anak tersebut untuk berpuasa. Tapi kalau benda itu berlaku dekat orang dewasa, dia jadi satu benda yang muskilah, satu benda yang masalah. Sebab orang dewasa dah takkan nak menggalakkan ni. Sepatutnya selayaknya dia berpuasa. Jadi di mana seseorang tu ikhlas, dia perlu untuk sekadar mengharapkan balasan di akhirat saja, bukan di dunia. Bila mana lengkap tiga tanda tadi tu, kata Imam Zainul Al-Misri kata, lah lengkap dah ikhlas dia. Saya ulang banyak kali Imam Al-Mar'ashi tadi, supaya apa? Kata satu ulama guru pada Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i banyak guru. Sebab Imam Syafi'i, dia mula-mula dia duduk dekat Iraq. Dekat situ dia buat satu mazhab Syafi'i juga, tapi mazhab Syafi'i yang lama, mazhab Syafi'i yang qadim. Lepas tu dia berpindah ke Mesir, dia tengok situasi dan keadaan orang Mesir, dia buat juga mazhab Syafi'i juga, tapi mazhab Syafi'i yang baru. Sebab tu kalau kita tengok dalam kaul-kaul mazhab Syafi'i, ada perbezaan pendapat di antara pendapat yang lama dengan pendapat yang baru. Ada dekat 17 saya kalau tak salah, 17 perbezaan pendapat di antara perbezaan pendapat yang lama dan perbezaan pendapat yang baru. Jadi kata Imam Syafi'i ni, guru dia, apa nama guru dia? Sufyan ibn Uyainah. Guru dia semasa dia di Iraq, sebelum dia berpindah ke Mesir, kata Sufyan ibn Uyainah, inda dhikrus salihin tanzilur rahmah. Maksud dia, apabila disebutkan nama orang-orang soleh di dalam satu tempat, maka akan turun rahmat di tempat tersebut. Sebut saja nama orang soleh di tempat tersebut, maka akan turun rahmat di tempat tersebut. Sebab tu kalau disebut tadi, disebutnya kali Imam Zainul, Imam Al-Mar'ashi, Imam Nawawi disebut tadi. Bila mana kita banyakkan sebut nama orang-orang soleh di tempat kita, maka kata Sufyan ibn Uyainah ni, maka akan turun rahmat ke tempat kita. Apatah lagi yang bila kita memperbanyakkan menyebut Sayyidul Wujud, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menyebutkan Nabi Muhammad SAW, maka lebih-lebih lagi lah, lebih afdal. Maka akan bukan turun rahmat ni, turun kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala tempat kita. Sebut nama orang soleh turun rahmat. Kata turun rahmat, kata Sufyan ibn Uyainah. Kalau disebut nama Muhammad SAW, lebih-lebih lagi kan. Jadi bila pergi mana-mana, pergi satu tempat, berbanyakkanlah sebut nama-nama orang soleh, sebut nama Datuk Guru, sebut nama Nabi Muhammad SAW, maka tempat itu akan dinaungi oleh para malaikat, insya-Allah. Sebab apa? Rahmat tu turun dengan cara Allah turunkan malaikat rahmat kepada tempat tersebut. Jadi bila mana disebut nama orang soleh, malaikat rahmat akan turun. Okay. Saya cukup sampai situ dulu bab ikhlas yang disebutkan dalam kitab Imam Nawawi rahimahullah ni. Seterusnya suka untuk saya untuk saya menterjemahkan satu doa yang biasa kita baca dalam lepas kita solat. Antara doa yang kita baca, doa selawat nariah ataupun selawat doa selamat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Sebab apa saya nak terjemahkan doa ni? Bila mana kita baca doa, dalam keadaan kita tak faham doa tersebut, kita rasa macam tak seronok nak berdoa, tak seronok nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita faham doa tersebut, kita faham apa yang kita minta. Sebab tu ulama sebut, kalau kamu tak faham baca doa dalam bahasa Arab, baca doa dalam bahasa Melayu, supaya kamu minta akan bersungguh. Tapi selalunya jarang, tak pernah lagi saya jumpa ada imam yang baca doa dalam bahasa Melayu, tapi jarang. Selalunya imam baca doa dalam bahasa Arab. Jadi antara usaha yang kita boleh lakukan, kita carilah terjemahan pada doa yang imam tersebut baca, untuk supaya mudah untuk kita faham apa yang imam baca doa tadi tersebut. Supaya bila mana imam baca doa, imam berminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa seronok untuk minta kepada Allah sebab kita faham doa imam tersebut. Yang pertama saya nak terjemah satu doa yang biasa kita baca, doa selamat yang kita baca selalu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut
Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Apa maksudnya? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ya Allah. Kami memohon kepada Engkau, ya Allah, selamatkan kami dalam agama kami. Selamatkan kami dalam agama kami. Maksudnya kami nak sepanjang usia kami nak dalam agama Islam. Daripada awal hayat kami sampai kita mati, nak selamat dalam agama. Maksudnya kita nak keluar daripada agama Islam, nak sentiasa bernaung di dalam kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang pertama kita minta dalam doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Kedua, apa yang kita minta seterusnya? Ya Allah, aku nak sihat tubuh badan, ya Allah, wa afiatan fil jasad. Bila kita doa, kita nak sihat tubuh badan, supaya bila kita sihat tubuh badan, senang untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm. Dan ya Allah, aku nak, ya Allah, tambahkan ilmu aku, ya Allah. Sebab apa perlu tambahkan ilmu? Ibadah yang dilakukan tanpa ilmu tak ada guna, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali kata nak beribadah kepada Allah perlu ada padanya ilmu. Dan seseorang kata Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari rahimahullah hafizahullah taala, sesuatu amalan yang dilakukan dalam keadaan dia tahu apa yang dilakukan, dalam keadaan dia maklum apa yang dilakukan, yakni dia punya ilmu apa yang dilakukan, maka itu adalah lebih mulia daripada seseorang melakukan amalan membabi buta. Tak, maksudnya dia tak tahu apa yang dia buat, ikut je orang. Daripada orang ni dia buat amalan, dia tahu apa sebab dia buat macam ni, apa sebab dia buat amalan macam ni, itu adalah lebih mulia. Jadi kita perlu doa untuk tambahkan ilmu kita, supaya Allah tambahkan ilmu kita dengan cara kita menuntut ilmu. Jadi supaya moga kita berdoa kepada Allah Ta'ala lah, supaya Allah tambahkan ilmu kita, maka kita dapat beribadah kepada Allah dalam keadaan kita kenal Allah tersebut. Seterusnya doa tersebut wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq. Maksudnya kita mohon supaya Allah berkati rezeki kita. Rezeki kita perlu padanya rezeki berkah, supaya setiap apa yang kita lakukan dalam